ketika tahun 2006 gitu, saya tingkatan 5, berlaku ledakan karya Islamik yang mulai oleh Kak Fatimah Syarhah dengan karya dia Seindah Mawar Berduri, kalau saya tidak silap. Yang mana ketika itu karya tersebut viral di email-email lah. Waktu tu tak ada media sosial yang power, yang ada Friendster, MySpace, yang tu paling power tu. Tapi karya tersebut dia viral melalui email berantai. So dari email ke email kan, orang belas lalu email. Jadi saya antara salah seorang yang baca, dan ketika itu saya agak terkejut sebab karya paling Islamik saya baca sebelum tu adalah Ramli Awal Mursyid lah. Itu pun kita sebagai budak usrah ada beberapa benda yang macam tak masuk lah kan. Tapi bila baca Kak Fatimah Syarhah ni, mungkin kerana dia pun budak usrah juga. Jadi banyak terma dan disiplin dan prinsip kena kita, dan waktu tu kita macam wow, boleh kita boleh maksudnya bawa perkara ni dalam bentuk penceritaan novel kan. Saya teruja kerana saya minat bercerita. Jadi waktu sekolah dulu medium saya melukis. Tapi Allah izin saya sedar dirilah lukisan saya buruk. Dan saya perasan saya ada minat mengarang. Sebab bila macam tingkatan 3 kan, kita dalam bahasa Melayu kita ada kena tulis cerpen kan. Dekat tingkatan 5 kita kena tulis cerpen. Saya minat sangat. Saya tulis berkajang-kajang. Jadi waktu tengok Kak Fatimah Syarhah tu, saya rasa macam ada tolakan kan. Tapi belum lagi. Kemudian bila habis SPM tu, berlaku juga ledakan novel daripada Seberang novel Ayat-Ayat Cinta daripada Kang Abid. Jadi itu macam membuatkan kita lagi rasa ini something. Akhirnya ada seorang senior cakap pada saya, Ilal, hang pun boleh buat juga hang pun boleh je ni tulis novel ni, hang boleh buat juga ni. Sebab saya di sekolah menengah aktif lah bagi ceramah, jadi mas'ul usrah dan sebagainya. Jadi dia kata hang pun pandai juga ni, boleh jadi novel ni. Jadi ketika saya habis SPM, saya jadi guru sambilan di sebuah sekolah agama di Separenggam, sekolah agama swasta. Jadi saya mengisi masa lapang saya dengan cuba menghasilkan sebuah karya lah. Dan alhamdulillah karya tersebut berjaya disiapkan, dan saya cuba letak di email juga, kongsi kat kawan-kawan apa semua. Dan alhamdulillah ada respon positif daripada rakan-rakan, dan mereka minta hard copy kan. Nak baca hard copy boleh lah. Aku tak pandai sangat baca skrin ni, penat dia kata kan. So saya print manuskrip tu dekat printer ayah saya lah. Jadi sebab banyak kan, akhirnya kantoi lah. Ayah tengok apa print banyak-banyak ni, guna printer aku. Okay. Apa print banyak sangat, print apa ni? Dia cakap kat ayah saya, ni novel bah. Novel siapa? Kan novel Ilal. Ilal tulis novel? Dia kata kan. So, iyalah, waktu kita ceritalah novel apa. Dan ayah saya ni satu kelebihan dia lah sebagai bapa. Dia sangat suka menggalakkan anak-anak dia untuk hargai potensi yang ada pada diri masing-masing. Jadi bila dia nampak benda tu, dia kenalkan saya dengan penulis sastra Johor bernama Hajah Maskia Masrum, dan yang merupakan rakan setugas dengan beliau lah di Institut Perguruan Temenggung Ibrahim. Jadi bila saya berjumpa dengan Hajah Maskia baca manuskrip saya, dan Hajah Maskia puji pula manuskrip tu. Saya tak tahulah dia puji tu kerana mencapai standard ke atau bermanis kata saja. Tapi pujian dia menyebabkan saya tamatkan rasa bahawa aku boleh buat ni. Aku memang boleh buat ni sebab penulis sastra hebat ni puji aku. Jadi saya betul-betul ada rasa yang memang aku boleh buat lah. Macam tu lah. Jadi nak dijadikan ceritanya, tak lama lepas tu saya nak pergi sambung belajar ke Jordan. Tapi pada masa yang sama saya rasa nak kahwin. Ini dia. Ini yang kita nak dengar. Jadi waktu tu baru berumur 19 tahun lah kan.
Kita cakap kat mak nak kahwin. Dan mak saya cakap nak kahwin kena ada duit. Bagi Umi 20,000 dulu. Ada 20,000 dulu baru boleh sembang lah nak kahwin kan. Tu So, umur apa tu? Umur berapa tu? 19 tahun. 19. Baru lepas SPM kan? Yelah, baru habis SPM macam tu lah lebih kurang. Jadi saya cakap dekat mak saya, tapi kebetulan waktu tu kita tak pula cakap kat mak kita, mak mata duitan ke, mudahkanlah perkahwinan, jangan susahkan perkahwinan, jangan mudahkan zina. Kita tak cakap kat mak kita macam tu Jadi saya cakap dekat mak saya, okey kita sahut cabaran ni, dan saya buat kertas kerja. Saya buat kertas kerja. Kertas kerja nak kahwin lah. Jadi saya buat perancangan 5 tahun. Okay? Perancangan 5 tahun dan saya bentang kepada mak saya. Jadi antaranya dalam bab RM20,000, saya cakap kat mak saya, Hilal akan cari duit sambil belajar dengan cara menulis buku lah. Waktu tu bukan, menulis buku lah. Sebenarnya rancangan saya dari awal nak jadi novelis. Saya tak terfikir pula pasal buku motivasi ke apa. Sebab karya pertama saya novel. Jadi saya cakap kat mak saya, setahun Hilal akan hasilkan 1 novel. Saya jadi yakin tu kerana Puan Hajar Maskiah ada cerita kepada saya yang dia dapat side income yang agak besar lah daripada penulisan pada waktu tu lah. Dan Hajar Maskiah ni memang tersohor dia menang pertandingan apa semua. Dekat Johor dia memang antara yang prominent lah Hajar Maskiah ni. Jadi saya kata kat mak saya, dengan 1 novel ni setahun insyaAllah boleh dapat lah 20,000 tu. Selama 4 tahun belajar lah. Dan dengan jaminan dalam masa 4 tahun habis belajar. Bermulalah perjalanan ketika itu. Jadi saya pada ketika itu ada membina blog Langit Ilahi. Dan blog Langit Ilahi ni saya memang menulis hari-hari pada ketika itulah. Hari-hari. Dan kebetulan oleh kerana macam saya cakap tadi, saya seorang yang aktif di sekolah bagi penyampaian apa semua. Jadi saya memang dah dari remaja suka baca buku. Jadi banyak buku-buku fikrah buku-buku fiction tu saya banyak dah baca. Jadi saya tumpahkan pengisian-pengisian tersebut dalam blog Langit Ilahi Jadi blog tu terbahagi kepada beberapa lah artikel non-fiction, tazkirah, perkongsian pasal diri sendiri. Dan kemudian ada siri novel bersiri, ada cerpen. Jadi pada masa yang sama, novel yang pertama tadi masih tak terbit-terbit lagi, entah apa masalah Jadi tapi saya tak putus asa lah, saya berterusan hidupkan blog Langit Ilahi tu. Sampailah datang tiba-tiba satu email daripada pihak Galeri Ilmu yang menawarkan saya untuk menerbit buku, tapi bukan novel. Dia tawarkan saya untuk terbit buku motivasi. Macam mana datang buku motivasi tu? Dia nak kumpulkan semua artikel dalam blog saya. Pada ketika itu blog saya memang tinggi lah visitor. Saya masih ingat lagi sehari dalam 60,000 banyak visitor Saya masih ingat lagi counter kan dulu kita blog ada counter kat tepi Jadi saya ingat lagi counter tu. Dan pada ketika itu saya cepat-cepat tanya, kalau novel berminat tak nak terbitkan? Saya tanyalah. Dan oleh kerana novel pertama tadi masih di tangan orang yang cuba nak terbitkan sebelum tu, jadi saya tak boleh bagi novel tu. Maka saya bagi dekat dia satu cerpen saya pasal bola tampar. Saya cakap kalau tuan rasa saya tulis cerita ni seronok, saya boleh cepat-cepat siapkan untuk tuan sebuah novel dengan tema yang sama. Jadi bila dia baca, lepas seminggu dia cakap, kami berminat, bila Hilal boleh siapkan? Maka saya pada ketika itu yang tak ada pengalaman berurusan dengan penerbit buku apa semua, saya terus cakap, dalam masa sebulan saya boleh siapkan novel ni. Jadi saya pulun lah. Pada masa yang sama, artikel-artikel yang dia minta tu saya dah bagi. Dan dalam masa sebulan, saya ingat lagi pada hujung Januari 2009, saya berjaya siapkan novel VT, Volleyball Team. Jadi pada April 2009, saya berjaya menerbitkan karya sulung saya dalam bentuk yang kembar lah. Novel VT dan buku motivasi Langit Ilahi.
Jadi itulah perjalanan dia bila pertama kali jadi penulis tu. Ada apa panjang lah cerita dia tapi itulah kronologi dia.